ni tau. And then nanti cikgu akan upload dalam YouTube. So nanti kamu boleh tengok semula. Okay, boleh ulang kaji dan boleh tengok semula. So nanti kamu pergi je dekat cikgu punya channel. Dalam tu ada banyak form 1 punya pun ada. Semua ada dalam tu. Semua form ada dalam tu. Nanti kamu pergi je masuk subscribe dan nanti kamu boleh tengok banyak video dalam tu. Banyak kelas-kelas online cikgu masuk dalam tu. So kalau kamu ada adik ke abang ke, pun boleh guna juga. Okey. Kita tengok sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, kita akan tengok macam mana sistem pemerintahan yang diamalkan oleh setiap kerajaan-kerajaan Alam Melayu dan juga kegiatan ekonomi mereka. Okey, dua benda. Sistem pemerintahan dan juga ekonomi. Okey. Okey, kita pergi dulu dekat Kerajaan Funan. Okey. Untuk Kerajaan Funan, raja mereka dikenali sebagai Kurung Benam. Nak sebut pun cikgu tak tahu nak sebut macam mana. Kurung Benam. Ataupun maksud dia Raja Gunung. Okey, maksudnya Raja Gunung, Kurung Benam. Dia memang balik sikit lah. Ni sebab sebutan dia lah. Okey. Ataupun dikenali juga sebagai Raja Diraja. Raja Diraja macam senang nak sebut. Raja Diraja. Bermaksud Raja segala raja. Maknanya dalam kalangan raja, dialah yang paling tinggi sekali raja dia. Dan juga menggunakan gelaran Cakravatin. Okey, bukan Cakrawala, Cakravatin. Okey, Cakravatin bermaksud pemerintah alam sejagat, bermaksud pemerintah di dunia ini. Okey, so yang tu kamu kena ingatlah gelaran dia. Okey, Kurung Benam, okey, Raja Diraja, maksud raja segala raja, Cakravatin. Okey, jadi raja pada zaman tersebut dibantu oleh golongan agama dan juga golongan tentera. Okey, cikgu nak terangkan dekat kamu ya. Zaman dulu raja memang sangat dekat dengan golongan agama. Okey, sebab apa? Golongan agama inilah penyokong besar dia. Dan golongan agama inilah yang akan mengesahkan kedudukan seorang raja. Okey, dan kamu kena faham bahawa zaman tersebut yang kita tengok sekarang ni mostly kepada agama Hindu dan juga Buddha. Okey, Islam belum masuk lagi. Okey, yang kita belajar sekarang ni ialah agama Hindu dan Buddha pada zaman tersebut. Okey. Jadi macam Funan kita tahu bahawa kerajaan dia beragama Hindu. Okey. Jadi golongan agama ni menjadi pembantu kepada raja. Mana mungkin jadi pembesar apa kan. Okey, dan juga dibantu oleh golongan tentera juga. Okey. Golongan tentera pun dia tolong juga. Sebab masa ni tentera memang penting lah. Tentera ni termasuklah juga macam panglima-panglima. Tu kira tentera lah. Okey. Itu yang kita panggil sebagai tentera. Jadi itu semua pun penting juga dalam sistem pemerintahan. Sebab kalau tak ada tentera, macam mana negara tu nak bertahan? Kalau kena serang kan? Kalau kena serang, siapa nak pertahankan dia? Okey, jadi sebab itulah perlunya golongan tentera. Okey, kemudian kita tengok dalam kerajaan Funan, pemerintahan kerajaan Funan, dia punya wilayah dia telah dibahagikan kepada 7 wilayah. Okey, Funan dia bahagikan kerajaan dia kepada 7 wilayah. Okey, dan setiap wilayah tersebut mempunyai ketua, mempunyai pemerintah di setiap wilayah. Okey, ada 7 wilayah. Okey, dibahagikan kepada 7 wilayah dan setiap wilayah ini ada ketua yang dikenali sebagai putera raja, yang dia punya ketua dia ialah putera raja, bermaksud anak raja lah. Okey, jadi anak-anak raja ni, anak dia kan ramai. Jadi anak-anak raja ni akan dilantik sebagai pemerintah di satu-satu wilayah tersebut. Okey, jadi dia ada 7 wilayah, maknanya dia akan bahagikan kepada 7 lah. Okey, so seorang anak dia jaga sini, seorang anak dia jaga sini, seorang anak jaga sini. Sampai 7 lah. Okey, dan mereka ini dikenali sebagai raja kecil. Raja besar bapak dia. Okey, raja besar bapak dia, raja kecil dia lah yang kecil. Okey, kemudian kita tengok Champa. Okey, Champa, raja dia menggunakan gelaran Raja Diraja, sama macam Funan tadi. Okey, yang bermaksud raja segala raja.
Okey, tetapi dia campak ni, raja-diraja ini dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey. Kalau bagi orang India, dia tahulah Dewa Siva ni apa. Okey. Cikgu nak tanya siapa ada dalam ni India? Student Yugantara Kumar. Dewa Siva tu apa dia Yugan? Yugan? Dewa Siva tu apa? Mesti Yugan tahu kan? Yugan? Hilang. Okey. Dalam agama Hindu, okey. Dalam agama Hindu, Dewa Siva itu bermaksud dewa pemusnah. Okey, dia dewa lah. Dewa-dewa, tuhan-tuhan. Okey. Dewa Siva itu bermaksud dewa pemusnah. Okey, jadi raja-diraja ini dianggap sebagai dewa. Dan dia ni dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey. Okey, kemudian campak ni dibantu oleh pembesar. Okey. Kalau Funan tadi dibantu oleh golongan agama, tetapi dekat campak ni dibantu oleh pembesar. Jadi tugas pembesar ialah untuk mengutip cukai. Okey, untuk menjaga keamanan. Okey, dan juga untuk mengukuhkan pertahanan. Okey, untuk mengukuhkan pertahanan. Okey, kemudian kita dapat lihat Kerajaan Champa dia telah membahagikan wilayah dia kepada 5. Kalau Funan tadi 7. Okey, Champa dibahagi kepada 5. Yang disebut sebagai Indrapura, Amaravati, Wijaya, Kautara, Panduranga. Ada 5 wilayah dalam Kerajaan Champa. Okey, ada 5 wilayah dalam Kerajaan Champa. Dia dah siap bagi nama dah. Tapi kalau yang Funan tadi okeylah dia tak bagi nama. So tak payah nak ingat. Yang Champa ni dia bagi nama. So kita kena ingatlah. Okey, Indrapura, Amaravati, Wijaya, Kautara, Panduranga. Okey, kita tengok kerajaan Sriwijaya pula. Sriwijaya dia menggunakan gelaran raja di gunung. Okey, raja di gunung dan juga maharaja di pulau. Itu memang gelaran dia. Okey. Dia kaitkan raja-raja ni dengan unsur kesaktian. Kesaktian ni bermaksud magic. Okey. Dia kaitkan raja-raja ni dengan unsur-unsur magic. Itu biasalah zaman dulu memang biasa macam tu. Okey. Zaman dulu kamu kena faham Zaman dulu biasa tau kalau raja-raja ni dikaitkan dengan benda-benda yang magic, perkara biasa. Dia kata raja ni boleh sembuhkan orang lah. Raja ni boleh boleh buatkan orang jadi buta lah. Raja ni boleh pergi ke tempat lain dengan waktu yang sekejap lah. Itu biasa. Dan juga raja-raja juga selalu dikaitkan dengan dewa-dewa. Dia kata macam, yang ni raja ni dia ada pengaruh daripada dewa macam ni. Dia ni ada dewa macam ni. Yang ni ada dewa macam ni. Zaman dulu itu perkara biasa bagi seorang raja. Okey. Sebab apa perlunya unsur-unsur magic ni? Sebab untuk meningkatkan kesetiaan rakyat kepada raja. Sebab kalau raja tu tak ada kuasa sakti, rakyat tak nak dengar cakap dia. Jadi kalau raja tu ada unsur kesaktian, dia akan menyebabkan dia ni dia hormati. Dan juga rakyat akan setia kepada dia. Sebab zaman dulu mana ada orang tahu berita palsu tak berita palsu ni. Zaman dulu diorang ikut je. Kalau dah ketua diorang cakap macam tu, diorang ikut je. Diorang mana ada siasat zaman dulu mana boleh. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Okay. Dan raja juga dianggap sebagai bodhisattva. Okay. Raja juga dianggap sebagai bodhisattva. Okey, cikgu nak tanya, kamu dah dapat nota bab 2 ke belum? Nota bab 2 ni kamu dah dapat ke belum? Oh, tak dapat lagi? Ada yang dah dapat tak? Cikgu confuse, cikgu dah bagi ke belum? Oh, semua tak dapat lagi Oh, Hasan dah. Kenapa ada yang dah? Oh, ada yang tak dapat. Kenapa ada yang tak dapat? Dah dapat ke belum? Macam mana Hasan boleh dapat? Kamu semua dalam satu grup kan? Oh, bab 1. So, bab 2 kamu tak dapat lagi kan? Okey, tak apa. Nantilah habis kelas ni nanti cikgu send dekat Kerani dan nanti Kerani akan send pada kamu. Okey?
Sebab cikgu ingat kamu dah dapat. Tu cikgu lupa tu. Cikgu tak ingat cikgu dah bagi ke belum. Tak apalah. Nanti cikgu bagi sekali dengan bab 3 punya. So kamu boleh print siap-siap lah. Okay. So untuk kelas hari ni, kamu boleh tengok dulu. Okay. Okay. Kamu boleh tengok dulu apa yang cikgu share dekat depan ni. Okay. Tengok apa yang cikgu share dan apa yang cikgu bincangkan. Nanti lah malam nanti baru cikgu bagi. Lepas habis kelas nanti cikgu bagi. So bolehlah kamu print untuk next punya kelas. Okay. Cikgu bagi sekali dengan bab 3 punya. Okay. Kita sambung balik dekat Sriwijaya tadi. Okay. Raja dianggap sebagai bodhisattva. Okay. Bermaksud peranan raja sebagai Buddha di bumi. Okay. Peranan raja sebagai Buddha di bumi. Okay. Dan raja ini dibantu oleh Yuva Raja. Yuva Raja bermaksud putera mahkota. Putera mahkota bermaksud anak kepada raja lah. Okay. Maksudnya anak kepada raja lah maksud dia. Okay. Yuva Raja bermaksud anak raja. Lepas tu dibantu juga oleh Pratiyuva Raja. Iaitu raja muda. Anak raja jugalah. Cuma itu pangkat-pangkat dia. Okay. Dan juga Raja Kumara. Okay. Raja Kumara. Juga dia dikenali sebagai Raja Kumara. Okay. Kemudian dibantu juga oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim, penjaga harta kerajaan. Okay. Kalau kamu perasan, Sriwijaya dan Funan, dia dibantu oleh golongan agama. Okay. Dalam Kerajaan Champa tak disebut. Tetapi ada. Okay. Walaupun dalam Kerajaan Champa tak disebut, tetapi ada. Okay. Peranan tu ada. Memang ada peranan daripada, apa tu? Peranan golongan agama. Sekejap. Okey, jadi kita dapat lihat peranan golongan agama tu memang banyak. Okey. Memang ada peranan golongan agama tu dalam kerajaan tersebut. Okey, memang lah zaman dulu memang macam tu. Okey, golongan agama ni memang rapat dengan raja. Okey, memang penting. Zaman dulu memang macam tu. Cuma zaman sekarang dah tak berapa lah, tapi zaman dulu macam tu. Okey. Dan kita dapat lihat dalam kerajaan Sriwijaya adanya hakim. Hakim pun ada. Okey, bukan hakim nama orang hakim, memang hakim betul. Hakim ni. Lepas tu ada pemungut cukai. Orang yang mengungut cukai pun ada. Kita kalau dekat Malaysia, kalau dekat kerajaan Melaka, kita panggil sebagai Syah Bandar. Okey, pemungut cukai. Syah Bandar tu cukai dekat pelabuhan lah. Kalau cukai tempat lain, pemungut cukai jugalah. Okey. Jadi itulah pembantu yang membantu raja dalam urusan pentadbiran. Okey. Dan kalau Funan bahagi kepada 7. Champa bahagi kepada 5. Sriwijaya bahagi kepada 2. Atau yang dikenali sebagai kedatuan. Okey, terbagi pada 2. Ada 2 iaitu kedatuan dan juga pradatuan. Kedatuan bermaksud ditadbir oleh datu berketurunan raja. Okey, datu tu apa pula? Banyak betul nama pelik-pelik kan? Okey, datu tu bermaksud pembesar lah. Okey, datu tu dianggap sebagai pembesar. Sama je macam pembesar. Jadi, ada 2. Ada kedatuan yang ditadbir oleh pembesar yang berketurunan raja. Jadi mungkin dia ni saudara, sepupu, sepapat dengan raja. Okey. Dan satu lagi dikenali sebagai pradatuan. Pradatuan ini ditadbir oleh datu yang bukan berketurunan raja. Jadi mungkin dia pembesar, mungkin dia daripada golongan tentera. Okey. Mungkin dia daripada golongan-golongan lain. Jadi dia bukan berketurunan raja. Okey, itu dalam Sriwijaya. Okey, kita tengok pula dekat Angkor. Okey, kita pergi dekat Angkor pula. Angkor ni, gelaran yang digunakan ialah Dewa Raja. Dewa Raja ataupun Dewa Raja, sama je. Iaitu, dia mengaitkan raja dengan dewa. Okey, kalau kamu perasan, daripada tadi cikgu sebut gelaran-gelaran ni, semuanya kaitkan dengan dewa. Nampak tak? Semua dikaitkan dengan dewa. Sebab zaman ini adalah zaman kerajaan Hindu dan juga kerajaan Buddha. Okey, zaman dua agama ini. Jadi masa tu unsur-unsur daripada India sangat banyak pada ketika itu. Okey, sebab kepercayaan kepada dewa ini dalam agama Hindu dan Buddha dia ada. Okey, dalam agama Kristian tidak ada. Dalam agama Islam lagilah tak ada. Okey, jadi kepercayaan kepada dewa-dewa ini
banyak dalam tamadun-tamadun India dan juga tamadun-tamadun Cina. Okey. Sebab kita kena faham bahawa zaman dahulu memang perkara biasa bagi mana-mana kerajaan menganuti agama Hindu dan Buddha, itu biasa. Sebab kamu kena faham zaman dulu kan agama Hindu dan Buddha ni ramai penganut dia. Ramai gila. Terutama sekali dekat Asia Tenggara, memang sangat banyak. Ramai yang menganuti agama Hindu dan Buddha, terutamanya daripada golongan-golongan raja dan juga golongan-golongan pembesar. Mereka memang menganuti agama Hindu. Okay, dan agama Hindu ni agak lama bertapak di Asia Tenggara ni. Okay. Okey, dan dalam kerajaan Angkor ini dibantu oleh adanya dalam kerajaan Angkor ni ada juga permaisuri dan juga raja muda. Raja muda ni mana anak dia lah. Okey, anak dia yang akan menggantikan dia, dan juga dibantu oleh pembesar dalam aspek keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. Perbendaharaan bermaksud kewangan. Okey, perbendaharaan bermaksud kewangan. Bahagian-bahagian macam kutip cukai ke, itu termasuk dalam perbendaharaan. Okey. Kalau keselamatan dia lebih kepada tentera lah. Okey. And then kita ada kehakiman, keagamaan. Okey, jadi itulah pembesar-pembesar yang dilantik untuk menguruskan bidang-bidang tersebut, menguruskan aspek-aspek yang tersebut. Jadi wilayah Angkor ini dibahagikan kepada wilayah, daerah kecil macam kampung. Okey. Jadi macam sekarang lah, macam kita tengok macam kita sekarang, kan? Cuma kita tak ada wilayah, kita ada negeri kan. Kita ada negeri. Bawah daripada negeri kita ada daerah, kan? Tapi kita bawah daripada daerah, kita bukanlah daerah kecil. Bawah daripada daerah kita ada apa lagi? Bawah daripada daerah kampung lah. Tak apa Afina, tak ada masalah. Kalau tak dengar ke slow ke tak apa, tak ada masalah. Cikgu ulang balik. Perbendaharaan bermaksud kewangan. Okey. Jadi apa sahaja yang berkait dengan kewangan, contohnya cukai, itu semua termasuk dalam perbendaharaan, dan juga harta-harta kerajaan termasuk dalam perbendaharaan. Okey, boleh Rafina dapat? Boleh dengar? Alright, thank you. Okey, dapat, bagus. Okey. Dekat mana kita tadi? Okey, kita kalau yang sekarang ni, cikgu ulang balik tadi, kita sekarang ni kita ada negeri, kita ada daerah, kita ada kampung atau taman kan? Okey. Tetapi dalam kerajaan Angkor, dia ada wilayah yang sama macam negeri, dia ada daerah, bagus, sama. Daerah kecil, kita tak ada lah daerah kecil, kita terus pergi kepada taman ataupun kampung. Okey, itu dekat Angkor. Okey, jadi dia lebih kurang macam kita jugalah, lebih kurang. Okey. Okey, kita pergi pula kepada kerajaan Majapahit. Okey. Majapahit dia menggunakan gelaran Maharaja. Sri Maharaja, Sri Batara. Itu gelaran-gelaran yang dia gunakan. Okey. Dan kamu perasan tak? Gelaran-gelaran ni tak ada pun yang guna gelaran sultan. Mana ada? Yang guna gelaran sultan memang tak ada lah. Sebab Islam belum masuk lagi. Okey. Dan sultan tu dia pakai selepas Islam datang. Okey. Selepas Islam datang, barulah diorang baru diorang gunakan istilah sultan. Masa ni tak ada lagi, mereka tak guna lagi. Mereka guna raja dan juga maharaja. Okey. Jadi dia gunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Okey. Dan dibantu oleh Sabta Prabu. Sabta Prabu. Sabta Prabu. Bukan nasi kerabu ya. Sabta Prabu. Bermaksud Majlis Penasihat Raja. Okey. Okey, jadi Majlis Penasihat Raja ni terdiri daripada kerabat diraja jugalah. Okey, terdiri daripada kerabat diraja jugalah yang tolong. Okey, kemudian dibantu juga oleh pembesar. Okey, itu dalam Majlis Penasihat Raja. Okey, kita tengok pula Majapahit. Okey. Kerajaan Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Kiranya dia paling banyaklah wilayah yang dia wilayah yang dia pisah kan. Yang sebelum ni kita dengar 7, 5, 2 kan. Kalau macam Angkor dia tak pecah macam tu, dia pecah ikut macam tu. Kalau Majapahit dia pecah 14 wilayah terus. Okey, dia pecah 14 wilayah terus. Dan setiap wilayah ni
Setiap daerah ni dipecahkan pula kecil-kecil lagi. Jadi setiap wilayah ni dipecah pula kecil-kecil lagi. Kepada kabupaten, kawadanan, pakuan, kebuyutan. Memang susah nak menyebut ni. Cikgu payah nak menyebut perkataan ni. Okey. Kalau kita tengok contoh Majapahit. Kabupaten. Untuk pengetahuan kamu, orang buat Majapahit kat Indonesia, sampai sekarang orang Indonesia masih guna perkataan kabupaten. Bermaksud daerah. Kabupaten. Dia panggil kabupaten. Kita panggil daerah kan? Dia orang panggil kabupaten. Cikgu pun pening bila cikgu sampai sana. Apa benda kabupaten? Rupanya daerah. Sama je macam kita kat sini. Okey. Kemudian dia ada kawadanan, daerah kecil. Okey. Lepas tu dia ada pakuan dan juga kebuyutan, kampung. Jadi kalau kita perasan, Majapahit ni lebih kurang sama macam Angkor. Lebih kurang. Dia ada wilayah. Okey. Lepas tu wilayah tu tak samalah. Okey, wilayah tu memang wilayah lah. Memang ada bagi pada 14 wilayah kan. Okey, lepas tu kita tengok ada daerah. Betul, sama. Ada daerah kecil, sama. Betul, ada kampung. Pakuan dan juga kebuyutan, sama kampung. Okey. Jadi kita nampak dia punya susun dia sama. Dia sama je. Okey. Okey, kita tengok pula dekat Kedah Tua. Okey, Kedah Tua dia tidak ada gelaran. Okey. Dalam kerajaan Kedah Tua tidak ada gelaran. Sebab apa? Kedah Tua dia masa tu dia dijajah oleh kerajaan lain masa tu. Okey, jadi dia tak ada ketua lah, dia tak ada gelaran. Dia ada ketua tapi dia tak ada gelaran. Jadi ketua tu dia punya tugas dia ialah untuk menguruskan perdagangan dan juga hal-hal keagamaan. Itulah yang dia buat. Okey. Dan wilayah Kedah Tua ni menjadi sebahagian daripada wilayah Sriwijaya. Okey, Sriwijaya pernah menjajah Kedah Tua dulu. Dan Sriwijaya ni dikenali sebagai Pradatuan. Okey, dikenali sebagai Pradatuan. Yang mana Pradatuan ni bermaksud apa? Datu bukan berketurunan raja. Bermaksud di Kedah Tua ini diperintah oleh datu. Okey, tetapi datu tersebut bukan berketurunan raja. Okey. Okey, yang terakhir kita tengok pula Gangga Negara. Gangga Negara macam Kedah Tua juga. Tak ada gelaran. Okey, dan Gangga Negara pun dia dijajah juga. Okey. Okey, Gangga Negara ni gelaran dia tidak ada. Dia tidak ada gelaran. Okey, dia mengamalkan sistem beraja. Okey. Dia amalkan sistem beraja. Maksudnya dia ada ketua, dia ada raja, tetapi kita tak tahu siapa raja dia. Kenapa kita tak tahu raja dia siapa Sebab maklumat tak banyak. Okey. Tak ada manuskrip yang banyak menceritakan tentang Gangga Negara ni secara detail. Tak banyak. Kita tak ada banyak info. Adalah ada manuskrip daripada luar yang cerita pasal Gangga Negara ni, tapi tak banyak. Jadi kita confuse. Gangga Negara ni macam mana sebenarnya? Dan apa yang kita belajar hari ini berdasarkan manuskrip berdasarkan apa yang mereka jumpa. Bukannya main sembang je tau. Okay? Bukannya main sembang, main letak je. Tak. Semuanya berdasarkan maklumat. Macam kita tengok gelaran tiada gelaran. Bukannya maksud dia tak ada gelaran langsung. Mungkin dia ada gelaran, tetapi kita tak jumpa lagi apa gelaran dia. Kalau ada kita dah tulis lah. So sebab tu kita tak tulis. Okey, jadi ketua dia, Raja kat Gangga Negara ni menguruskan perdagangan dan juga hal-hal keselamatan. Itulah yang dia buat. Okey. Okey, kita nak cerita pasal ni banyak sikit. Golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita memang ada daripada dulu sampailah sekarang, daripada manusia zaman prasejarah tu, kan? Sampailah sekarang, memang ada golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Sampai sekarang memang ada. Okey. Siapa tahu, okey, cikgu nak tanya ni. Siapa golongan pemerintah ni? Golongan mana masuk dalam golongan pemerintah? Golongan mana yang termasuk dalam golongan pemerintah? Siapa tahu? Okey, raja betul Afina lagi. Golongan mana yang termasuk dalam golongan pemerintah lagi? Selain daripada raja. Hasan mana Hasan? Hasan sejak ni Hasan? Golongan mana? Perdana Menteri. Agama, Sultan. Sultan tu sekali lah termasuk lah.
Golongan agama betul. Yang di-Pertuan Agong, okey betul. Betul. Lagi. Yang Perdana Menteri tadi, jap kita cerita ni yang zaman dulu tau, bukan zaman sekarang zaman dulu punya. Ha. Apa lagi? Perdana Menteri tu dikira sebagai apa kalau zaman dulu? Dikira sebagai apa? Sultan memang betul. Sultan atau raja samalah. Okey, lagi siapa lagi golongan pemerintah ni? Ada satu golongan kamu tak sebut. Betul, Christian. Okey. Pembesar. Tak kisahlah daerah ke pusat ke, pembesar. Okey. Pembesar ada banyak. Kita ada pembesar daerah, pembesar pusat. Pembesar kampung pun ada. Okey. Jadi ada banyak pembesar yang kita ada. Jadi golongan pemerintah ini termasuklah semua itu. Okey. Dan juga ada satu lagi iaitu tentera. Yang kamu tak sebut lagi. Okey, golongan tentera. Golongan tentera juga termasuk dalam golongan pemerintah. Mereka juga dikenali sebagai golongan pemerintah juga. Okey, golongan diperintah siapa? Siapa yang termasuk dalam golongan diperintah? Siapa yang termasuk dalam golongan diperintah ni? Rakyat. Hamba. Betul. Okey. Rakyat hamba. Saya. Kita lah. Kita lah golongan diperintah ni. Okey, betul. Okey, rakyat dan juga hamba. Okey. Dan ada satu lagi golongan. Kita tak sebut satu golongan lagi. Golongan pedagang masuk mana? Pedagang nak masuk mana? Pemerintah ke diperintah? Golongan pedagang. Siapa tahu golongan pedagang ni nak masuk kat mana? Nak masuk pemerintah ke nak masuk diperintah? Pemerintah. Golongan tentera pemerintah, Christina. Okey, tentera masuk dalam pemerintah. Ada yang kata golongan diperintah, ada golongan kata golongan pemerintah. Okey, kalau nak diikutkan, pedagang termasuk dalam golongan diperintah juga. Okey, dia termasuk dalam golongan diperintah. Okey, satu lagi golongan yang kita tak sebut. Golongan artisan. Golongan artisan. Golongan artisan masuk kat mana? Golongan artisan. Okey, betul. Masalahnya artisan tu apa? Apa maksud golongan artisan? Artis. Bukannya artis tu. Penyanyi penari bukan. Artisan tu apa? Dah jawab tu betul dah di golongan diperintah, tapi artisan tu apa? Pelukis. Okey, boleh termasuk jugalah. Pelukis pun termasuk dalam artisan juga. Seni tradisional yang macam mana tu Hasan? Banyak seni tradisional yang macam mana? Orang yang mempelihara seni. Tak berapa tepat. Okey, macam ukiran, batik. Okey, betul. Okey. Okey. Jadi, golongan artisan tu ialah orang yang membuat, okey, betul siapa jawab ukiran tadi, betul? Yang buat ukiran tu. Kemudian yang buat buat meja, buat kerusi. Itu pun kita panggil sebagai golongan artisan. Okey, itu yang kita panggil sebagai artisan. Okey, petani. Petani masuk sebagai rakyat, okey. Petani itu ialah rakyat, sama macam artisan. Dia ialah rakyat. Okey, dia tergolong dalam golongan rakyat. Okey. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, hubungan ni memang ada sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang. Cuma nama jawatan dia saja yang berubah. Cikgu dah rimas rambut cikgu ni. Cikgu dah lama tak pergi potong rambut. Rambut dah panjang. Sekejap Okey. Jadi, golongan kedua-dua hubungan ni sebenarnya sangat penting. Okey, sangat penting. Perlunya ada pemerintah dan perlunya ada golongan diperintah. Sebab apa? Kalau tak ada pemerintah, tak ada diperintah, makin teruk rambut cikgu. Kalau tak ada pemerintah dan tak ada diperintah, macam mana nak buat? Macam mana sesuatu negara tu nak berjalan? Sebab apa? Mesti kena ada golongan pemerintah tahu yang akan menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Okey, yang menguruskan benda-benda ni. Kan? Tapi
okey, contoh kita bayang kalau semua orang nak jadi pembesar, semua orang nak jadi pembesar, semua orang nak jadi tentera, semua orang nak jadi golongan pemerintah. Dah tu tak ada orang nak jadi golongan diperintah. Masalah ni kalau tak ada orang nak jadi golongan diperintah, siapa yang nak tanam pupuk? Siapa yang nak jadi petani? Ha, kalau tak ada petani, tak adalah sumber makanan. Kan? Ha. Kalau tak ada petani, tak ada sumber makanan. Siapa nak buat? Nak suruh raja buat? Memang taklah. Jadi sebab itulah pentingnya ada golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Penting. Kalau tak ada ni memang habis, hancur negara kalau tak ada pemerintah dan juga diperintah. Okey. Cikgu bagi tahu satu kepentingan ya. Tadi cikgu bagi tahu tadi kepentingan golongan diperintah. Okey. Kalau tak ada rakyat, siapalah yang akan membayar cukai? Kalau tak ada rakyat, siapalah yang akan tanam pokok, buat apa semua tu? Makanan tak ada. Ikan pun tak ada orang nak tangkap. So raja tangkap. Memang takkan ada nak pergi tangkap kan? Siapa nak buat benda-benda tu? Kan? Tak ada orang nak buat rumah. Siapa nak buat rumah? Nak suruh pembesar bina rumah sendiri? Memang taklah. Kan? Jadi penting golongan diperintah ni. Okey? Dan golongan pemerintah juga penting. Kalau tak ada golongan pemerintah, siapa yang nak uruskan cukai? Siapa yang nak bina pelabuhan? Siapa yang nak bina istana? Okey, bukan macam mana? Maksudnya, siapa yang nak uruskan cukai? Kan? Siapa yang nak jalinkan hubungan dengan kerajaan luar? Buat hubungan diplomatik semua tu. Siapa yang nak buat kalau tak ada? Kan? Jadi sebab itulah pentingnya kedua-dua ni. Dan kedua-dua golongan ini saling memerlukan. Samalah macam kita sekarang ni. Okey? Golongan pemerintah ni kita boleh ambil lah macam raja ke apa kan, macam Perdana Menteri, menteri-menteri semua tu kita anggap sebagai golongan pemerintah. Kalau menteri tak ada, susah juga. Siapa yang nak uruskan? Okey? Tetapi kalau rakyat tak ada pun susah juga. Mana yang boleh ada kerajaan kalau mana boleh ada kerajaan kalau rakyat tak ada? Mana boleh? Mesti kena ada rakyat, wajib. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu, kita dekat Malaysia ni kan, daripada dululah maksud cikgu betul, kerjasama. Daripada zaman dulu lagi, golongan petani ni dianggap, ni zaman dulu sejak pada zaman dulu lagi, golongan petani selalu dianggap sebagai golongan yang miskin lah dan selalu tak diberi perhatian sangat oleh golongan pemerintah. Okey. Ni maksud cikgu yang dulu-dulu golongan petani selalu yang tak dianggap macam golongan yang rendah lah kiranya martabatnya daripada golongan yang lain. Okey, itu memang daripada dulu macam tu. Tetapi kalau kita tengok dalam tamadun Cina contohnya dan juga dalam tamadun Jepun contohnya. Tahu tak, dalam tamadun Cina dan Jepun, golongan petani ni dianggap golongan yang paling mulia dalam masyarakat Cina dan Jepun. Faham? Petani dan juga petani nelayan semua ni dianggap sebagai orang yang paling mulia sekali. Sebab apa? Kalaulah mereka tidak bercocok tanam, raja-raja nak makan apa? Siapa nak bayar cukai? Jadi mereka ni dianggap sebagai golongan yang paling mulia sekali dalam masyarakat. Okey? Tapi kita terbaliklah, kita anggap orang yang paling tinggi tu yang paling mulia. Okey. Itulah yang hubungan antara golongan pemerintah dan juga diperintah. Sekejap, cikgu Minah hijab. Saya tekak. Okey. Itulah cikgu cerita sebab cikgu nak kamu faham hubungan ni. Okey. Cikgu nak kamu faham betul-betul hubungan yang cikgu maksudkan ni. Penting yang kamu kena tahu maksud-maksud ni. Sebab kalau kamu tak tahu hubungan ni, susah kamu nak terangkan nanti. Tiba-tiba soalan tanya, apakah kepentingan golongan pemerintah? Dah tak boleh nak jawab. Okey. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Okey. Dan secara mudahnya, kita boleh anggap maksud golongan pemerintah itu ialah golongan yang memberikan arahan. Okey, golongan diperintah ialah golongan yang menerima arahan. Okey, golongan yang menerima arahan. Jadi secara mudahnya macam itulah. Okey, yang cikgu nak kamu faham. Okey, bagus kalau kamu boleh faham. Okey, kita pergi pula kepada kegiatan ekonomi. Okey, kita tengok pula kegiatan ekonomi. Okey, untuk kegiatan ekonomi, okey, kita tengok Kita tengok dekat beberapa kerajaan ni. Kita tak pergi semua kerajaan. Okey, kita tengok kerajaan Sriwijaya.
Okey, sebelum tu, mana-mana kerajaan zaman dulu dekat alam Melayu ni, okey, dekat Asia Tenggara ni atau Asia lah, kita ambil Asia lah. Memang makanan utama kita ialah nasi. Daripada zaman dulu sampai sekarang tau. Okey. Makanan utama kita ialah nasi. Memang daripada dulu macam tu. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat negara lain, contohlah kita tengok negara Eropah, negara barat. Negara Eropah, diorang tak makan nasi. Diorang tak makan nasi. Orang Eropah makan apa? Zaman dulu orang Eropah makan apa? Siapa tahu? Roti, betul Hasan. Lagi? Betul roti juga. Minum susu. Lagi apa lagi yang diorang makan? Apa lagi yang mereka makan zaman dulu? Sup. Lagi? Okey, kambing. Kambing itu binatang lah. Tak, maksud cikgu makanan utama mereka. Okey, makanan utama mereka selain daripada roti ialah gandum, oat. Okey. Mana ada goreng crispy. Okey. Jadi zaman dulu makanan utama orang Eropah ialah roti, gandum, oat. Okey, itulah makanan utama orang-orang zaman dulu. Okey, dekat Eropah. Mereka tak makan nasi macam kita. Mereka tak ada nasi sebab mereka tak boleh tanam nasi. Mana boleh tanam nasi? Mereka tak boleh tanam padi. Okey, sebab mereka negara four season. Negara four season ni susah sikit nak ditanam padi. Okey, contoh padi kalau kita tengok negara four season, contoh macam China dan juga Jepun, walaupun dia four season tetapi dia ada padi. Dan kamu perasan tak? Beras dekat China, Jepun, Korea tak sama macam beras kita ni. Tak sama. Lain beras kita dengan dia tak sama. Beras kita dengan Thailand pun tak sama. Sebab tu kalau kita tengok orang Cina kalau makan, kamu perasan tak dia pakai chopstick kan? Betul tak? Macam kita kat Malaysia ni, orang Cina kat Malaysia ni bagi cikgu hebat lah. Tetapi orang Cina yang dekat, orang Cina atau orang Korea, orang Jepun, perasan tak dia makan pakai chopstick macam ni kan? Kamu nak tahu tak kenapa mereka pakai chopstick? Sebab nasi mereka tu melekat. Dia melekit dan melekat. Dia macam gam. Jadi, kalau mereka pakai chopstick, senang nak tarik. Senang je nak ambil nasi tu. Sebab tu, sekarang ni, cuba kamu ambil chopstick makan nasi. Mesti susah. Mesti susah nak makan. Betul sebab kanji dia banyak. Cuma kamu ambil nasi kan, letak dalam mangkuk kan. Cuba lah buat makan malam kan. Kalau siapa-siapa yang tak makan lagi, ambil mangkuk, ambil chopstick makan. Cikgu nak tengok berapa jam kamu makan nasi. Susah nak buat, cikgu dah buat dah, memang susah. So cikgu pelik, macam mana orang Cina boleh makan laju? Oh, rupanya dia orang makan dalam mangkuk. Dulu cikgu makan dalam pinggan. Diorang makan dalam mangkuk. Jadi dalam mangkuk, diorang pegang mangkuk. Jadi bila makan nasi, diorang akan letak dekat mangkuk tu, dia akan letak dekat dengan mulut. So dia tolak je. Bukannya ambil, dia tolak je. Dia ambil tu, ambil macam ayam boleh lah ambil pakai chopstick. Ayam, sayur. Tapi kalau nasi, dia akan tolak je dalam mulut dia. Ni kawan cikgu ajar dulu lah, tolak dalam mulut dia. Okay. Tapi, orang Jepun cikgu tengok diorang makan nasi. Diorang boleh ambil mangkuk tu, macam ni, pegang macam ni je. Tak payah masuk mulut, tak payah dekat mulut pun. Diorang makan macam ni je. Sebab beras diorang tu melekit tau. Sebab tu diorang boleh makan macam tu. So dia kata, patutlah diorang boleh makan macam tu. Sebab beras dia melekit. Sebab dulu masa cikgu dekat Jepun dulu, yalah masa tu cikgu ada beras yang Malaysia punya. Cikgu bawa, masa cikgu pergi Jepun, cikgu bawa beras Malaysia. Tapi masa beras dah habis, cikgu beli beras Jepun. Cikgu nak makan. Masa tu nampak macam sedap tau. Nampak, sedap ni makan. Tapi bila cikgu masak, sedap tu, memang sedap. Beras tu dia wangi tau beras dia. Memang sedap. Tapi, cikgu pernah buat makan, cikgu goreng telur, letak kicap. Dan cikgu makan dengan nasi tu. Telur tu dah sedap lah. Tapi, tak kena dengan nasi dia. Tak sedap jadi. Dia macam pelik. Macam susah cikgu nak dekat, cikgu nak terima. Memanglah kicap tu lebih kurang je rasa dia. Tapi dia punya nasi tu, bila makan dengan telur macam tu, jadi pelik. Dia tak boleh makan. Cikgu pernah juga buat gulai. Cikgu makan dengan nasi tu pun tak boleh. Tekak cikgu tak boleh terima. Dia makanan Jepun ni sesuai dengan nasi Jepun ni. Beras Jepun ni sesuai makan dengan dia punya lauk Jepun ni.
tak sesuai nak makan dengan lauk Melayu punya, lauk Malaysia dia tak sama, kari ke tak sama. Tak boleh makan, pelik rasa dia. Okey, jadi kenapa beras-beras ni tak sama? Siapa tahu kenapa beras-beras ni tak sama? Kenapa beras Jepun dengan beras kita tak sama? Siapa tahu? Ataupun beras Cina tak sama dengan beras kita kat sini, Malaysia. Siapa tahu? Bukan kanji. Tempat berbeza. Okey, ada beberapa faktor yang menyebabkan rasa ni. Okey, betul. Cuaca tu betul juga. Okey, tempat tu pun ya juga. Dia sebab macam ni. Satu sebab cuaca. Sebab tanah. Tanah dia tak sama. Dia kalau tanah yang banyak air, dia rasa dia lain. Kalau tanah yang kurang air, rasa dia lain. Sebab tu kalau kita tengok contoh macam cikgu makan beras Jepun kan. Tahu tak beras Jepun tu dia bulat, dia bujur. Bentuk dia bujur dan bulat. Kita punya beras panjang kan? Bukanlah panjang sangat, pendek-pendek macam tu kan. Kalau beras basmati, dia lagi panjang. Kan dia macam panjang. Tapi beras Jepun ni dia macam bulat. Dia macam manik. Tapi dia macam bujur sikit lah. Okay. Okay, jadi disebabkan oleh faktor cuaca, faktor tanah, okay, dan juga faktor air kat tempat tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan berbeza. Okay. Dulu masa cikgu dekat Indonesia, cikgu pernah pergi Indonesia dulu, cikgu makan nasi dia, cikgu tak boleh makan nasi dia. Kalau nasi goreng cikgu boleh makan, tapi kalau nasi putih cikgu tak boleh makan. Bukan tak boleh makan apa tahu, sebab bau dia lain. Bau dia macam agak kuat sikit. Kalau beras kita bau lain kan. Tapi beras Indonesia, kalau kamu pernah pergi Indonesia, kamu tengok beras dia lain sikit rasa dia. Sebab bau dia kuat sikit. Cikgu rasa cikgu tak tahan, hidung cikgu tak tahan bau dia. Sebab dekat Indonesia, mereka banyak padi huma. Kita padi sawah. Okay? Mereka banyak padi huma. Padi huma ni jelah padi-padi yang ditanam di lereng bukit. Okay? Padi yang ditanam di lereng bukit. Itu kita panggil sebagai padi huma. Padi huma ni, dia kurang air sikit lah. Dia tak macam padi sawah. Padi sawah banyak air. Padi huma ni dia kering sikit. Jadi cikgu tak tahulah. Mungkin disebabkan itulah kot dia punya bau dia agak kuat sikit. Mungkin sebab itulah bau dia agak kuat. Cikgu tak apa pastilah. Tapi disebabkan banyak cikgu pernah rasa macam-macam beras. Beras Thailand pun cikgu pernah makan. Beras Thailand sedap, wangi je bau dia. Beras Thailand. Kalau beras Malaysia ni biasa je. Beras kita ni macam bagi cikgu lah. Bagi kita mungkin beras kita dah biasa sebab kita dah biasa makan. Kan? Kalau makan beras basmati, dia panjang-panjang sikit. Dia tengoklah jenis beras. Okay? Okay, kita sambung balik. Kita tengok padi zaman dulu. Dalam kerajaan Sriwijaya, padi ni merupakan tanaman utama. Okay? Padi ni merupakan tanaman utama orang-orang di Sriwijaya. Okay? Dan mereka tanam padi sawah, bukan padi huma. Okay? Mereka tanam padi sawah di kawasan pedalaman Palembang. Okay? Kat kawasan Palembang tu dia tanam di kawasan pedalaman. Bermaksud di kawasan-kawasan kampung. Okay? Yang terletak di tanah tinggi Pasemah dan juga di Hulu Musi. Itulah tempat dia tanam padi sawah dalam kerajaan Sriwijaya. Okay. Dalam kerajaan Majapahit pula, okay, kita tengok Majapahit pula, dia ditanam di Pulau Jawa, okay, dan Pulau Jawa ni merupakan tanah yang subur, okay, tanah yang subur sesuai untuk pertanian. Jadi ditanam di kawasan di Sungai Begawan Solo dan di Sungai Berantas, okay, Sungai Begawan dan Sungai Berantas ini membekalkan air kepada sawah padi. Jadi menyebabkan kawasan-kawasan ini sesuai untuk ditanam padi. Sebab benda yang paling penting untuk tanam padi ialah air. Okay? Benda yang paling penting untuk tanam padi ialah air. Sebab itu kalau kamu pernah pergi ke sawah-sawah padi, okay, mungkin kampung kamu dekat sawah padi ke, ataupun kamu pernah pergi kat sawah padi. Kalau yang tak pernah pergi sawah padi tu, ajaklah ayah atau mak kamu, family kamu, pergi Kuala Selangor. Kuala Selangor itu yang paling dekat dengan kita lah. Kalau kat sini. Kan? Kalau kamu dekat Selangor, dekat mana? Dekat apa tu? Dekat mana ni?
Kamu area mana duduk Ada yang duduk area ni kan, Selayang kan? Area mana lagi kamu duduk? Kamu tinggal area mana lagi? Melawati. Melawati pun ada kan? Area mana lagi duduk? Beranang. Oh, Beranang pun ada. Christian kat Beranang duduk. Okey, jadi kalau yang paling dekat lah cikgu rasa dengan kita dekat Selangor ni, kalau dalam Selangor ada dekat ni lah, dekat Kuala Selangor. Kamu pergi Kuala Selangor lah tengok padi tu. Kamu boleh nampak dekat padi tu, dia ada macam longkang air. Okey, macam saluran air. Dalam tu banyak air. Cousin saya tuition ini cikgu. Tuition apa? Okey, jadi tuition kat sini. Okey, cikgu faham. Okey, jadi kalau kamu pergi sana, kamu nampak nanti banyak kawasan-kawasan yang macam longkang. Dia macam buat longkang air. Jadi banyak air kat situ. Jadi air-air ni penting. Okey, untuk menyalurkan air ni kepada kawasan pertanian. Penting Okey. Jadi kalau air tak ada, susahlah nak tanam padi. Padi akan mati. Okey, sebab tu lah kalau kamu baca berita 2 hari lepas, tak silap cikgu. Bukan hari ni punya. Cikgu tak ingat semalam ataupun kemarin, cikgu lupa. Ada berita sebab sekarang ni kan musim panas kan. Sekarang kan musim panas kan. Ada yang kata adalah cikgu baca berita, petani, golongan petani yang tanam padi ni, dia mengeluh. Okey, dia kata sekarang ni susah. Sebab dia kata banyak padi yang mati sebab musim panas. Banyak padi yang mati sebab panas sangat, air tak ada. Jadi bila air tak ada, susahlah kepada petani. Okey. Jadi dalam kerajaan Majapahit ni, mereka membina sistem pengairan. Sistem pengairan ni macam longkang yang cikgu sebut tadi lah. Okey. Mereka membina sistem pengairan, terusan, longkang apa semua ni. Okey, untuk meningkatkan pengeluaran padi. Sekejap Okey. Jadi dalam kerajaan Majapahit ni, mereka membina sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi. Supaya padi itu boleh ditanam banyak kali dan juga dituai banyak kali. Okey. Kalau yang tak tahu maksud dituai tu maksud dia diambil lah. Okey, itu maksud dituai, diambil lah maksudnya. Okey, kita tengok pula dekat kerajaan Funan, Champa dan juga Angkor. Okey, kenapa kerajaan ini digabungkan? Okey, kenapa kerajaan ini digabungkan? Sebab kerajaan ini terletak berhampiran. Okey. Kerajaan-kerajaan ini terletak berhampiran. Okey, dan ketiga-tiga kerajaan ini memanfaatkan sumber daripada lembah Sungai Mekong. Okey, mereka mendapat sumber air daripada lembah Sungai Mekong. Daripada Sungai Mekong. Okey, Sungai Mekong ni panjang Jadi di lembah Sungai Mekong ni tanah dia sangat subur. Okey. Untuk pengetahuan kamu, mana-mana sungai yang ada lembah, kawasan lembah tu biasanya sangat-sangat sesuai untuk pertanian. Kamu boleh tanam macam-macam dekat situ. Okey. Biasa tanah yang sesuai lah. Jadi dia tanamlah dekat situ. Okey, jadi mereka ini juga mendapat manfaat daripada tasik Tonle Sap. Okey. Mereka mempunyai tasik Tonle Sap. Yang mana tasik Tonle Sap ni digunakan untuk mengairi kawasan sawah padi. Okey, digunakan untuk mengairi kawasan sawah padi. Itulah kegunaan tasik Tonle Sap ni. Okey, kemudian kita tengok balik. Kerajaan Angkor dia bina Bari. Mungkin kamu pernah dengar perkataan Bari. Bari ini bermaksud kolam. Dia macam kolam air lah untuk simpan air. Okey. Fungsi Bari ni untuk simpan air lah. Dia macam kolam lah. Okey, sebab macam ni. Kamu kena faham, kita dekat Asia Tenggara ni kadang-kadang berlaku tau musim kemarau. Sekarang ni alhamdulillah lah, tahun lepas tak silap cikgu tak ada musim kemarau. Tahun lepas. Dulu masa cikgu sekolah dulu dan masa cikgu kecil dulu pernah berlaku dekat Malaysia kita tak ada hujan. Selama lebih kurang dekat sebulan tak ada hujan. Bila tak ada hujan lama akan menyebabkan sungai-sungai kering. Macam mana kawasan pertanian nak hidup kalau tak ada air? Kan?
Jadi masa tu memang masalah lah bila musim kemarau. Memang masa tu panas gila lah masa tu. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni tak usah cikgu. Kemarau macam mana pun ada je hujan. Kan? Ada je macam ni. Dah lama tak hujan. Dah seminggu tak hujan. Seminggu lebih dah. Tiba-tiba hari ni hujan. Jadi tak ada hujan. Zaman dulu, zaman masa cikgu kecil-kecil tu, mungkin kamu tak lahir lagi kot. Zaman tu, kemarau tau. Air hujan tak ada. Jadi apabila mereka ada lebihan air, zaman dulu, sebab kita kat sini memang biasanya akan jadi macam tu tau. Jadi apabila ada lebihan air, hujan-hujan apa semua tu, mereka akan simpan air. Supaya nanti apabila musim kemarau, mereka ada air simpanan. Sama juga macam biasalah bila orang kata air tak ada kan. Kita kat Selangor ni kan selalu ada air kan. Bila air tak ada, biasanya kena buat apa? Kita kena simpan air kan dalam baldi ke apa kan. Jadi untuk bila air tak ada nanti, at least kita dah ada air simpanan. Sama juga macam Bahrain ni. Okay. Mereka simpan air. So nanti bila air tak ada, at least mereka dah ada air simpanan. Mereka boleh guna supaya padi mereka tak mati. Dan supaya sempatlah tunggu pula hujan next season pula. Okay. Jadi disebabkan oleh kesuburan tanah ni. Okay, disebabkan oleh kesuburan tanah ni dan juga adanya fungsi-fungsi air ni, okay, menyebabkan masa ni padi boleh diambil ataupun dalam bahasa dia tuai lah. Boleh dituai sebanyak 3 hingga 4 kali setahun. Weh lah, banyak kali tu. Banyak kali boleh tanam ni. Tahu tak dulu mereka tanam padi sekali setahun je. Mereka hanya ambil padi tu sekali setahun je dulu. Tapi sejak mereka pilih tanah yang subur dan juga kawasan pertanian yang sesuai ditambah pula dengan sistem pengairan yang baik, maka padi boleh ditanam dengan lebih banyak dan juga dengan lebih kerap. Sebab subur, sebab tanah dia subur. Jadi padi ni boleh cepat tumbuh. Okay, pokok padi boleh cepat tumbuh dan cepat berbuah. Okey, cikgu nak tanya nak tengok kamu tahu ke tidak. Padi kalau masak warna apa Pokok padi kalau masak warna apa? Siapa tahu? Pokok padi kalau masak warna apa? Betul lah Fina, warna kuning. Okey. Padi kalau masak warna kuning. Okey. Kalau dia belum masak, dia warna hijau. Pokok padi, bukan beras yang cikgu cakap ni. Okey, ni padi padi. Bukan beras. Okey. Beras sebenarnya beras ni sebenarnya kalau ikutkan warna dia macam perang-perang sikit tau. Dia macam kuning-kuning perang-perang sikit. Beras sebenarnya. Okey, beras yang kita makan warna putih ni selepas proses selepas diproses, beras kita jadi warna putih. Sebenarnya beras yang sebenar asalnya berwarna perang, berwarna kuning-kuning. Itu warna beras asal. Sebab tu kalau kamu pergi kedai, kan, cuba kamu pergi yang kedai-kedai besar lah, kedai-kedai runcit mungkin tak ada. Cuba kamu pergi kedai besar, kedai macam Pasaraya ke apa kan. Kamu akan jumpa beras perang. Kamu akan jumpa beras perang. Beras perang ni, okay, kalau kamu nak diet ataupun untuk kesihatan, kamu makanlah beras perang. Beras perang ni baik untuk kesihatan. Sebab dia tak banyak bahan-bahan lain. Kalau beras yang kita makan biasa ni banyak bahan-bahan lain. Dia diproses lain, tak sama. Beras perang ni kurang sikit proses dia. Sebab itulah dia sihat. Okay, kalau nak selamat, mungkinlah kamu bagi dekat atuk ke nenek kamu ke makan beras perang. Tetapi beras perang ni harga dia sangat-sangat mahal. Harga dia sangat mahal beras perang ni mahal betul. Cikgu pun tak tahu kenapa dia mahal. Kalau nak ikutkan kalau dia proses dia, tak tahu lah, mungkin proses dia mahal kot. Proses dia tak tahulah. Okey, jadi padi bila dia dah masak dia akan warna kuning. Okey. Sebab itu bila betul lah, kalau cubalah kamu, kalau kamu tak pernah tengok padi, cubalah ajak mak ayah kamu pergi Kuala Selangor kan, pergi jalan-jalan. Lepas nantilah, lepas PKP nanti kan. Ajak mak ayah kamu pergi jalan ke Kuala Selangor. Kamu tengoklah, sebab nanti tepi-tepi jalan tu banyak tau. Tepi jalan banyak gila sawah padi, kamu akan nampak nanti. Kamu akan nampak kalaulah
sewaktu padi tu dah masak, ui cantik gila tengok. Memang sangat cantik. Kuning, dia macam padang warna kuning. Padang warna hijau kita dah biasa tengok kan. Padang rumput tu dah hijau kan. Ni padang warna kuning. Cantik nampak, besar luas dia nampak, kuning je semua. Memang cantik gila lah. Memang apa tu cakap, sesuai lah kalau kamu nak bergambar ke, memang cantik. Try lah pergi nanti kalau ada rezeki ke, lepas PKP nanti ke, try lah pergi sana. Sebab cikgu rasa kita ni memang tak lepas lagi kalau nak rentas negeri. Rentas daerah pun tak tahulah bila kita boleh. Tak tahulah bila. Sebab negeri yang dah PKPB pun tak boleh rentas daerah lagi. Kita ni tak tahulah macam mana. Cikgu harap kita bolehlah rentas daerah. Walaupun rentas negeri tak boleh, tetapi biarlah rentas daerah tu boleh. Tak boleh lah. Tak tahulah boleh ke tidak nanti. Okey. Ada soalan tak nak tanya cikgu pasal apa yang kita belajar hari ni? Ada yang nak tanya cikgu apa-apa pasal apa yang kita belajar hari ni yang tak faham ke? Sebab cikgu nak stop kat situ dulu. Oh, laju je tak ada soalan. Faham tak cikgu ajar hari ni? Boleh faham tak? Okey. Macam cikgu cakap tadi, kamu boleh tengok dekat cikgu punya channel kat YouTube. Cikgu akan upload kelas kita kat dalam tu. Okey. Kelas yang minggu lepas pun cikgu ada rekod juga. Cikgu start rekod minggu lepas sebenarnya. Tu cikgu punya, tu cikgu bagi Afina, sorry. Cikgu ter-message Afina seorang pula. sorry. Cikgu kena banyak cerita. Cikgu tak boleh fokus dekat buku teks sangat. Sebab kalau cikgu fokus kat buku teks, nanti kamu bosan. Jadi cikgu kena banyak masuk cerita-cerita lain. Okay, so kamu tengok dekat cikgu punya channel tu, nanti cikgu akan upload kelas ni kat dalam tu. So nanti kamu boleh